السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk syirik yang sering diabaikan. Kenapa saya memilih tajuk ini? Jawapannya kerana di kalangan kita orang-orang Islam khususnya, majoriti ataupun sebahagian besar daripada kita, apabila kita menyebut tentang syirik, masing-masing menganggap bahawa mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebanyakan daripada kita menganggap mereka tidak mensyirikkan Allah Ta'ala? Kerana mereka menganggap bahawa oleh kerana mereka orang yang beragama Islam, di dalam dokumen pengenalan mereka, identiti mereka menunjukkan bahawa mereka adalah orang Islam, maka mereka berasakan bahawa mereka pasti sekali tidak berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi realitinya tidak menunjukkan sedemikian. Kerana ramai, dan kita boleh melihat satu benda yang bukan uncommon, satu benda yang sebenarnya biasa dalam masyarakat kita, amalan-amalan orang kita yang menjurus kepada perbuatan ataupun kepercayaan yang menunjukkan bahawa sebenarnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu pada malam ini kita ingin berkongsi berkenaan dengan isu ini, supaya kita dapat memastikan bahawa kita tidak melakukan perbuatan sedemikian. Antaranya, tuan-tuan sekalian, sekali lalu saya boleh menunjukkan beberapa contoh dalam masyarakat kita. Kenapa saya berkata sedemikian? Antaranya ialah dalam masyarakat kita, kalau mereka berniaga, tuan-tuan boleh tengok penggunaan tangkal, penggunaan pelaris dan sebagainya. Nanti tuan-tuan pergi kedai, tengok ada gambar Raja Kedah zaman dulu, kan? Tuan-tuan boleh tengok, itu satu gambar yang biasa ada. Bila kita tanya, mereka kata tak tahu sebab apa gambar itu diletakkan sedemikian. Bila kita cek dengan lebih mendalam secara terperinci, rupa-rupanya sebahagian daripada mereka yang meletakkan gambar itu percaya bahawa itu adalah sebagai pelaris kepada aktiviti perniagaan mereka. Itu contoh satu amalan dan juga kepercayaan yang menunjukkan bahawa perbuatan itu ataupun kepercayaan itu boleh menyebabkan orang yang berkaitan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu orang yang menunaikan solat. Itu contoh. Contoh yang kedua, banyak contoh tapi kita bagi beberapa contoh mudah dahulu. Contoh yang kedua, tuan-tuan sekalian, siapa yang ada bibik dekat rumah, dia boleh tahu cerita ni, kan? Biasa muslimin muslimat sekalian, kita bukan ingin menyalahkan pembantu rumah, tetapi kita telah mendengar banyak cerita-cerita yang mana pembantu rumah yang ada di rumah rakan-rakan kita ini, mereka mengamalkan
amalan-amalan tertentu atas alasan mereka tidak mahu dizalimi oleh majikan mereka. Antaranya ialah ada di kalangan keluarga saya sendiri, muslimin muslimat sekalian, yang mana dalam CCTV dalam rumah itu menunjukkan bahawa dia melakukan sesuatu kepada periuk untuk memanaskan gulai dan sebagainya. Ini bulan puasa kan, benda tu berlaku bulan puasa. Dia tengok apa benda ni yang pembantu rumah tu buat, macam masukkan sesuatu di dalam bekas makanan. Kemudian dia syak, suspek, mesti dia buat sesuatu kepada makanan itu. Sedangkan tuan rumah kata, bibi jangan campur tangan bab-bab dapur ni. Bab panaskan makanan, masak, semua ibu akan buat. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan dia buat sesuatu. Maka kita buat helah supaya dia pergi ke kedai. Bila dia pergi ke kedai, ahli keluarga saya tuan-tuan, dia cek dalam bilik pembantu rumah berkenaan. Rupa-rupa dia jumpa satu bungkusan putih. Buka bungkusan putih itu, tengok ada tulang burung dan sebagainya yang dibungkus dengan darah haid, tuan dan sekalian. Maka bila bibi balik, kita tanya dia, interrogate dia, dia mengaku bahawa dia masukkan sebahagian daripada darah haid dia dalam bekas makanan. Siapa yang ada bibi dekat rumah, dia takkan lalu sahur pagi esok. Baik, ini ada pengumuman sikit, pesanan penaja tuan-tuan. Menghalang laluan BMG 7098. BMG 7098 minta tolong alihkan kenderaan sebab menghalang laluan. Baik. Ini dua contoh yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Walaupun kita ada banyak contoh, tapi ini dua contoh untuk menunjukkan kepada tuan-tuan bahawa kalau kita merasakan bahawa kita ni orang Islam, maka antara perkara yang tuan-tuan mesti pastikan ialah, adakah benar kita seorang Islam? Adakah benar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk memastikan bahawa kita seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah taala, salah satunya ialah angle yang kita kena tengok ialah kita tidak mensyirikkan Allah taala, atau dengan lain perkataan, kita tidak terlibat dalam perkara-perkara yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Impaknya apa, muslimin muslimat sekalian? Baik. Kalau kita tengok di antara kategori-kategori syirik ini, muslimin muslimat sekalian, ialah antaranya kita tengok dalam surah Saba ayat 22. Allah Taala kata, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah itu selain daripada Allah. La yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak ada kuasa pun, tak ada otoriti seberat zarah pun, sama ada di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Dan mereka tidak mempunyai satu bahagian pun, satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi penolong ataupun pembantu bagi Allah Ta'ala. Makna Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Soalannya, adakah amalan kita hari ini, aktiviti yang kita buat hari ini, kita punya belief, kita punya faith, kepercayaan kita, ideologi kita, ism yang kita perjuangkan selama ini menunjukkan ke arah sedemikian? Itu antara perkara yang kita perlu hitung, yang kita perlu cek, muslimin muslimat sekalian. Dalam kepala kita, yang kita faham ialah mentauhidkan Allah Ta'ala ini ialah kita doa hanya kepada Allah Ta'ala. Aku tak pernah mendoakan selain daripada Allah Ta'ala. Adakah benar? Kalau tuan-tuan tengok sekarang ini, sudah ada satu tendensi, inclination, muyul di kalangan masyarakat yang pergi berdoa di kubur-kubur. Ini antara perkara yang tuan-tuan nak kena tengok bahaya perkara-perkara seperti ini. Sebab apa? Sebab dia mulai menjurus ke arah perkara yang boleh menyebabkan syirik. Walaupun kita tak boleh mengatakan bahawa mereka syirik, tapi apa yang mereka lakukan itu sedang menjurus ke arah sedemikian.
Pergi ke kubur tuan-tuan sekalian, letak gambar dan sebagainya. Ini amalan bukan orang-orang Islam. Tetapi sudah ada kecenderungan, muyul di kalangan orang-orang Islam untuk melakukan perkara sedemikian. Nabi SAW datang ke atas muka bumi ini tuan-tuan sekalian, antaranya ialah untuk membebaskan orang-orang, membebaskan manusia daripada perkara-perkara yang sedemikian. Tapi kita tengok hari ini manusia makin lama mereka melakukan perkara-perkara yang sebenarnya dahulunya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana antaranya ialah syirik ini disebut inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik ini adalah sebesar-besar kezaliman. Kemudian kita tengok muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa antaranya ialah yang disebut sebagai berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain daripada Allah, kita minta hajat, isti'anah, istighatsah, sama ada kepada nabi, kepada wali, kepada habib, kepada kiai, kepada jin, kepada kubur yang dianggap keramat, minta rezeki di situ, minta sembuh penyakit dan sebagainya. Di Pulau Pinang, saya duduk di Pulau Pinang. Habis kes perbicaraan di Agarut, masa tu di Agarut, Mahkamah Session. Habis kes, sambung petang. Nak kena lunch, nak kena sembahyang Zuhur dulu, baru sambung balik perbicaraan di Mahkamah Session Agarut. Ni cerita lama ni, dalam 15 tahun yang lalu. Mahkamah Agarut di Pulau Pinang ni tuan-tuan, saya bukan biasa lunch di situ sebab kes biasa belah pagi, habis kes kita balik. Satu hari, dia sampai tengah hari, sampai lunch hour, sambung belah petang pula perbicaraan. Jadi, kita dah lunch, nak cari masjid. Nak sembahyang Zuhur. Kita orang Islam ni, orang Melayu kita di Malaysia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cari masjid, tuan-tuan cari apa? Kalau nak cari masjid, nak cam masjid, tuan-tuan cam apa? Kubah kan? Cam kubah Kita tengok daripada jauh keluar mahkamah nak cari mana yang kita nampak kubah. Itu nombor satu tuan-tuan. Itu identiti masjid dalam negara kita. Saya pun nampak kubah. Tapi saya beringat dah tuan-tuan, sebab saya tahu kubah ni dua. Sama ada masjid ataupun kubah kuil Sikh tu. Kan? Saya beringat dah. Ni tak tentu ni masjid ataupun mungkin juga kuil agama Sikh. Saya pun pergi Tengok kat dalam, mintai kat dalam tu, sebab papan tanda kat luar tak ada. Mungkin saya tak perasan kot. Tengok orang Islam dalam dengan kopiahnya, pengajian kot, tengok orang Melayu kita dengan mamak Penang apa semua, okeylah. Masjid lah. Bila sampai dalam tu tuan-tuan, kita pun sini baju nak cari tempat wuduk. Saya pun tanya, ambil wuduk kat mana Syekh? Dia kata ini bukan masjid, dia kata. Saya kata bukan masjid. Tengok balik, ada kubah. Kan ada kubah. Kubah kuning. Saya kata, nampak macam masjid. Dia kata bukan, ini bukan masjid. Ini kubur keramat, dia kata. Tengok. Ini kubur keramat. Dan yang saya tengok tuan-tuan, si mamak tu, dia duduk tu memang sebelah dengan kubur keramat yang dia bungkus dengan kain kuning. Kubur keramat. Cuba tuan-tuan bagi tahu dekat saya, apa maksud kubur keramat? Maksud kubur keramat dalam culture, budaya orang-orang Melayu kita hari ini ialah di mana mereka berkunjung ke kubur berkenaan, mereka sakit, mereka ada masalah, mereka pergi mengadu kepada kubur berkenaan supaya masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan, supaya penyakit yang mereka alami dapat disembuhkan. Itu yang berlaku. Tuan-tuan sekalian, amalan ini adalah amalan yang boleh menyebabkan terbatalnya akidah seseorang. Kita kata orang Islam tidak syirik. No, tak semestinya. Dia boleh melakukan perbuatan yang membatalkan syahadah dia. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian, muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa apa dia ancaman daripada Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan syirik. Baik. Sebab kita nak tahu, bila kita nak cakap tentang syirik tuan-tuan,
Kenapa yang kita nak kena tahu ni benda ni tuan-tuan? Sebab kita nak tahu apa impak dia, consequences dia kalau kita terlibat dengan syirik, supaya kita ada lebih kesungguhan untuk berusaha menjauhkan diri kita daripada perkara yang boleh menyebabkan perkara sedemikian. Dalam Islam ni tuan-tuan, perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan, dia mesti ada sebab. Dia mesti ada sebab, dan sebab itu adalah untuk kebaikan maslahah para hamba Allah kepada para manusia. Ada maslahah yang diceritakan dengan jelas oleh Al-Quran, dan ada maslahah yang tidak diceritakan secara jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Dia contoh tuan-tuan, bila Islam dia larang satu benda, dia mesti ada sebab kan. Arak diharamkan, dia ada sebab dia untuk kebaikan kita. Judi diharamkan, dia ada sebab. Zina diharamkan, dia ada sebab. Semua itu untuk kebaikan kita. Macam hidup atas dunia lah tuan-tuan, kan, hidup atas dunia. Speed trap setakat 110, kan, speed limit 110. Dia ada sebab tak? Dia ada sebab supaya kita tak pergi laju. Ada highway bukan 110 tapi 90. Kita kata siapa yang buat highway ni highway lah, takkan 90, mesti 110. Tak, dia ada sebab kenapa daripada 110 diubah kepada 90. Ada tempat dia jadi 80, betul tak? Kenapa? Dia punya standard dengan keluasan highway berkenaan, dengan bentuk permukaan bumi dan sebagainya, dia ambil kira semua. Kenapa? Maslahah, kan? Dia ada maslahah dia. Baik, muslimin muslimat sekalian, saya bagi satu contoh tuan-tuan, bagaimana dalam Islam ni dia haramkan beberapa benda kepada kita. Antara benda yang diharamkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, ialah kalau kita menjadi ketua ataupun kita ada jawatan ataupun kita jadi pemimpin, maka antara yang Islam larang kepada kita apa dia? Antaranya ialah menerima hadiah. Kalau kita ikut logik akal, orang nak bagi hadiah kepada kita, apa salahnya? Kan, apa salahnya? Tapi Islam ni tuan-tuan, dia advance. Sebab apa dia advance? Kerana asyari' dia apa dia? Lawmaker. Lawmaker ni ialah pencipta undang-undang itu, pencipta hukum. Siapa dia pencipta hukum? Bila kita belajar dalam syariat Islam, asyari' ataupun lawmaker dalam Islam adalah Allahu Azza wa Jalla, dan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis-hadis Nabi, antaranya kalau tuan-tuan tengok dalam hadis disebut al-hadiyatu ilal imam ghalul. Hadiah yang diberikan kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Tengok, kita kalau ketua datang ataupun pemimpin datang, kita nak bagi hadiah, kan? Kita nak bagi hadiah. Tapi Islam kata melalui hadis Nabi, no, itu adalah pengkhianatan. Nanti kita tengok sekejap lagi. Yang kedua, tuan-tuan, hadayal ummal ghalul. Dia kata hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah pengkhianatan. Lebih kurang matan dia tu. Kemudian tuan-tuan tengok satu lagi hadis, dalam hadis Sahih Muslim, sesiapa di antara kamu yang kami tugaskan untuk memimpin, lalu dia menyembunyikan satu jarum ataupun lebih, jadi pemimpin, kita jadi penguasa, jadi ketua, tapi kita sembunyikan sesuatu, walaupun benda yang kita sembunyi itu hanya sebesar jarum. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Dalam Sahih Imam Muslim, Nabi kata pada hari kiamat nanti dia akan bawa beban tu. Dia akan bawa beban itu. Masalah tu dia akan bawa di hari akhirat. Dia bukan habis atas dunia. Dia tak akan habis atas dunia, walaupun hanya sebesar jarum. Tuan-tuan, sebab apa saya cerita benda ni tuan-tuan? Sebab saya nak kait kenapa dalam Islam ni syirik antara larangan yang paling besar. Dia ada consequences dia. Hadis ni dia cerita kalau jadi ketua jangan ambil hadiah. Kalau kita ambil hadiah, dia akan jadi apa?
Dia akan jadi apa tuan-tuan? Antaranya ialah kalau tuan-tuan baca The Wall Street Journal. Sekarang ni duk tengah bising ni. The Wall Street Journal. Cerita ni betul ataupun salah itu bukan urusan kita. Yang tu kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk siasat, untuk menentukannya. Itu kita biarlah dia nak ambil tindakan apa. Kalau betul, kena ambil tindakan, kena hukum kepada orang yang bersalah. Kalau cerita The Wall Street Journal ini bohong, maka dia akan kena tindakan di bawah law of defamation, libel and slander. Dia akan kena benda-benda macam ni. Bohong pun kena, kalau cerita betul pun kena. Cuma pihak yang terlibat tu orang lain-lain. Itu bukan urusan kita, tuan-tuan. Bila tuan-tuan tengok isu ni, kaitan dia apa? Kita tak mau ambil tahu cerita ni betul ataupun tidak, tapi kita nak kait dengan larangan dalam agama. Kan? Kita nak kait dengan larangan dalam agama. Kaitan apa, tuan-tuan? Kaitan dengan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terima hadiah. Jangan terima pemberian orang. Bila kita terima jadi apa, tuan-tuan? Kalau cerita ni betul, muslimin muslimat sekalian, cuba tuan-tuan tengok. Kalau betul, kita buat andaian, kan? Ini sebagai perbincangan akademik. Pandai juga lawyer nak lepaskan diri ni, kan? Sebagai perbincangan akademik, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok dalam The Wall Street Journal. SRC International Energy Company owned by the Finance Ministry, gandingan mentari, subsidiary of SRC International, ihsan perdana apa semua tu, 50 million ringgit, 50 million ringgit, transfer pula 42 million ringgit, apa semua tu, tuan-tuan sekalian, masuk dalam personal account. Town of Finance daripada British Virgin Island Company dan sebagainya, berapa? 681 million US dollar dan sebagainya. Kalau betul cerita ni, kalau betul, inilah punca kerana kita melakukan perkara yang kontradik dengan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Sebab tu kita jangan melanggar hukum hakam agama. Tapi kalau cerita ni bohong, maka orang yang terlibat boleh ambil tindakan saman fitnah. Kan, saman malu. Yang saya sebut tadi, law of defamation, libel and slander. Dia boleh ambil tindakan kerana memfitnah. Tak kiralah pihak yang memfitnah tu dalam negara ke ataupun luar negara, dia boleh ambil tindakan. Jadi kita sebagai orang Islam, bila datang satu hukum agama yang melarang kita melakukan sesuatu, kita mesti percaya bahawa dia ada kebaikan untuk kita sebenarnya. Dia ada kebaikan. Muslimin muslimat sekalian. Jadi sebab tu, muslimin muslimat sekalian, walau macam mana sekalipun, tuan-tuan kena tahu soal syirik ini, daripada syirik yang kecil sampai syirik yang besar, apa dia ciri-ciri dia, karakteristik dia, apa dia impak dia, consequences dia, kita nak kenal macam mana, kita kena ambil tahu. Sebagaimana tuan-tuan perlu ambil tahu semua benda. Bab dosa, daripada dosa kecil tuan-tuan kena ambil tahu, dosa besar tuan-tuan kena ambil tahu. Daripada pahala yang kecil tuan-tuan mesti ambil tahu, pahala yang besar tuan-tuan kena ambil tahu. Kenapa kita nak ambil tahu semua benda, tuan-tuan? Kerana pahala yang kecil pun kita nak buat, pahala yang besar pun kita nak buat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tak tahu yang mana satu sebenarnya amalan kita yang akan membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Syurga tu banyak pintu. Sama dengan dosa. Kenapa kita nak tahu dosa kecil sampai dosa besar, tuan-tuan sekalian? Kerana kita nak berusaha keras supaya tidak ada satu dosa yang akan menyebabkan kita dilemparkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Tadi AJK duk cerita kat saya, ayahanda kita duk cerita kat saya, tuan-tuan, masalah di masjid ni, bila nak minta derma sumbangan untuk buat masjid, biasalah ada masalah kan mula-mula tu. Lepas tu bila dah nampak naik apa semua, barulah mencurah-curah datang derma dan sebagainya. Lepas tu bila nak buat kompleks apa rumah imam kan, nak buat kompleks rumah imam apa semua ni, ada pihak yang reluctant, hesitate nak bagi derma, nak bagi bantuan atas alasan tak sama pahala buat quarters untuk imam, untuk kaki tangan masjid ni dengan buat masjid. Ni saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian. Apa yang saya nak sebut? Saya nak tanya tuan-tuan,
Tuan-tuan tahu tak pahala mana tuan-tuan yang tuan-tuan dapat paling banyak? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tahu pahala yang ketika mana bila tuan-tuan buat amalan itu, pahala itu yang paling berkualiti di sisi Allah Ta'ala? Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan tak tahu? Yang kita tahu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Yang tu kita tahu. Yang Imam Nawawi masukkan dalam matan arba'in. Yang tu kita tahu. Siapa buat sunnah yang baik, dia bukan sahaja dapat pahala yang dia buat tadi, tapi segala pahala yang orang lain duk turut dapat manfaat daripada kebaikan yang dia buat. Sampai bila? Sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuan-tuan menganggap, mungkin ada di kalangan kita yang menganggap bila buat masjid kita dapat pahala. Pasal apa? Sebab ramai orang semayang. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau buat rumah imam, apa manfaat yang kita dapat? Apa manfaat yang kita dapat? Kita menempatkan imam, menempatkan Bilal, menempatkan kaki tangan masjid, yang mana orang inilah antara orang yang bertanggungjawab memakmurkan masjid Allah Ta'ala, yang bertanggungjawab mengurus, mentadbirkan rumah Allah Ta'ala, memastikan segala kewajipan itu dapat dijalankan secara sempurna. Nak tanya tuan-tuan, siapa di kalangan kita yang boleh melakukan perkara ini 24 jam? Siapa yang boleh lakukan? Kita tak mampu, kita sibuk dengan company kita. Kita sibuk pusing dunia dengan mesyuarat company dan sebagainya. Kita tak mampu. Maka antara syafaah yang boleh dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah duit kita tadi, tuan-tuan. Duit kita tadi. Dengan duit kita tadi, maka terbangunnya kompleks untuk pegawai, untuk kaki tangan masjid, yang mana mereka jadi imam, mereka jadi Bilal. Cuba tuan-tuan bayang, Bilal duduk dekat dengan masjid, dia boleh melaungkan azan. Ada tak sumbangan tuan-tuan, saham tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala? Ada tak? Ada. Sebab apa ada? Kerana tuan-tuan telah memudahkan menempatkan Bilal dekat dengan masjid. Imam, jadi imam semayang. Tuan-tuan mampu nak jadi imam semayang? Mampu? Kalau mampu, pasal apa 3 orang jadi imam? Tuan-tuan baca potongan terbalik, bukan semua lah kan. Sebab sebahagian daripada kita baca potongan terbalik. Kita tak mampu, kita ada kekurangan kita sendiri. Maka bagaimana cara kita nak berkongsi, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala, walaupun kita tak mampu nak jadi imam, tapi kita dapat pahala yang mirip seperti imam? Antaranya ialah menempatkan imam dekat dengan masjid supaya dia boleh menunaikan tugas dan tanggungjawab dia sebagai imam. Sama sebagaimana tuan-tuan bayar bil elektrik masjid, sama sebagaimana tuan-tuan bayar bil air masjid, sama sebagaimana tuan-tuan buat jambatan nak menghala ke masjid supaya orang boleh datang ke masjid. Pahalanya tu tuan-tuan, kita tak tahu yang mana satu sebenarnya yang akan membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Saya nak kongsi pengalaman sebagai lawyer, tuan-tuan. Saya sebagai lawyer, bila dah habis kes perbicaraan, hujung sekali tu, di penghujung kes pendakwaan ni, kalau kes jenayah lah kan, penghujung kes, katakan kes jenayah, ataupun satu peringkat lagi pada penutup kes pembelaan kan. Masa kita nak hujah tu, kita ada berapa hujah yang kita nak submit to the court before the judge. Kita nak bagi hujah depan hakim ni, kita ada berapa hujah? Katalah saya duk check kes saya tadi, ada lompang kes pendakwaan tu, ada lompang situ, lompang sini, apa semua. Saya kata, oh, kira semua ada 20 hujah kan, ada 20 hujah, 20 poin untuk saya tarik perhatian mahkamah untuk mengatakan bahawa anak guam saya tidak salah. Saya buat kes ni macam-macam, kes bunuh 302, kes menyebabkan kematian 304, kes dadah 39B, akta dadah berbahaya, macam-macam tuan-tuan. Pengalaman nak cerita dengan tuan-tuan, daripada 20 hujah ni, kita susun macam mana? Kalau tuan-tuan susun hujah macam mana? Hak paling kuat, paling atas, betul tak? Hak paling, kita rasa paling kuat, nombor 1. Hak kurang sikit, nombor 2 sampai nombor 20.
Nak tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, walaupun tuan-tuan bukan lawyer, agak-agak tuan-tuan lah, hak kita kata nombor satu tu, agak-agak hakim pun setuju tak yang tu nombor satu? Agak-agak tuan-tuan. Tak. Pengalaman saya jumpa dengan hakim macam-macam. Kadang-kadang hak nombor satu tu dia tak pandang pun, dia rasa dia tak nampak benda yang kita hujah. Tengok-tengok hak nombor 15 tu, dia kata hak tu betul dia kata hak tu betul tu, hak nombor 15. Nampak tuan-tuan, faham tak? Nampak? Ada kes tuan-tuan, saya rasa mesti menang dah hari ni. Ada, mesti menang. Tengok-tengok kalah. Ada kes tuan-tuan, kita pergi, habis anak gua sama aku, kena gantung sampai mati ya. Kena gantung, mampuilah hang. Matilah engkau. Kita nanti matilah engkau. Tengok lepas tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan di pejabat, dah. Tuan-tuan di pejabat, kadang-kadang apa ni, director panggil kan? Apa ni, pengurus besar panggil apa semua. Tuan-tuan kata aku nak jawab apa ni? Kadang-kadang kita rasa alasan kita ni tak kuat untuk meyakinkan dia. Bila kita cerita kat dia, dia boleh terima. Nampak tak? Kadang-kadang kita rasa benda yang kita nak cerita tu kuat. Bila kita cerita, dia tak percaya pun. Tuan-tuan nampak tak? Begitulah tuan-tuan dalam soal agama, dalam soal ibadat. Kenapa kita nak cerita pasal syirik ni? 1, 2, 3, 4 kita nak cerita benda ni. Kenapa kita bab sedekah, bab membangunkan masjid, kita nak cerita semua ni? Sebab muslimin muslimat sekalian, kita tak tahu yang mana satu sebenarnya sumbangan kita, amalan kita yang Allah Ta'ala terima dengan baik. Amalan tersebut kita tak tahu. Kita percaya itu, tapi sebenarnya bukan. Maka dengan sebab itu, muslimin muslimat sekalian, kita jangan duduk dalam zon selesa sehingga menyebabkan kita tidak bekerja keras untuk memastikan kita ini benar-benar bebas daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10.30 dah tuan-tuan. Saya rasa baru 5 minit. Lepas tu macam mana ni? Tak apa. Kalau tak dan hak malam ni, kita sambung pagi esok. Tapi pagi esok tajuk lain. Ikutlah. Baik, muslimin muslimat sekalian, apa dia ancaman dia kepada orang yang melakukan syirik? Muslimin muslimat sekalian, satunya ialah dosa dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tuan-tuan pun tahu. Surah An-Nisa ayat 116. Kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara ithman azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikendakinya. Sesiapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah buat dosa besar. Ringkas cerita, senang je tuan-tuan. Kalau dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, kenapa kalau tuan-tuan, na'udzubillah, kenapa kalau ada manusia yang melakukan syirik, kita suruh dia bertaubat? Kalau dosa syirik benar-benar tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, kenapa kalau orang melakukan syirik, kita suruh dia bertaubat? Kalau tidak diampunkan oleh Allah, suruh taubat ke tak suruh taubat ke, dosa dia tak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Muslimin muslimat sekalian, majoriti ulama mengatakan bahawa kalau seseorang tu bertaubat dengan taubat yang betul, taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, cukup syarat dia, tidak ada sebab untuk Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa dia walaupun dosa syirik sekalipun. Kalau dia betul-betul insaf, dia betul-betul menyesal di atas kesilapan dia, Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa termasuk dosa syirik. Habis ayat ni maksud dia apa? Ayat ni maksud dia apa? Allah Ta'ala tak akan mengampuni dosa syirik. Dosa lain Allah Ta'ala ampun. Kenapa maksud dia? Maksud dia macam ni. Tuan-tuan tahu tak nak mati bila? Tak kan? Ustaz, saya tahu nak mati bila. Macam mana kau tahu?
Saat lagi kalau saya terjun aja mati. Yang tu cerita lain, yang tu kita cerita kemudian. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, general principle dia, mati kita tak tahu kan. Siapa malam ni yang nak mati? Ada tak? Nanti kita letak satu tabung dekat pintu, siapa nak mati bubuh yes dalam tu. Agak-agak ada tak orang nak masukkan kereta dia nak mati malam ni, ada tak? Secara umumnya tak ada lah kan. Tak ada orang nak mati. Saya pun tak mau, tuan-tuan pun tak mau. Baik. Tapi soalan dia tuan-tuan, mati tetap berlaku. Mati tetap berlaku. Bila kita mati, ada dua kemungkinan. Satu, kita bersedia untuk mati, amalan kita cantik, elok dah. Yang kedua, kita tak bersedia, amalan kita teruk, dosa kita banyak. Baik, muslimin muslimat sekalian, bila kita mati, kita bawa bersama dengan dosa kita. Kita bawa bersama dengan dosa kita. Dosa yang kita bawa tu, dosa yang kita tak sempat bertaubat kepada Allah. Tak sempat bertaubat kepada Allah. Dosa ni macam-macam. Tadi saya naik train tuan-tuan. Saya naik train. Bulan puasa ni tuan-tuan, ada je dugaan Allah Ta'ala. Masa tak puasa tak ada pula dugaan macam tu. Train tu kosong tuan-tuan. Budak perempuan tu datang duduk sebelah saya. Kata engkau ni, apa punyalah kursi banyak, pergilah duduk tempat lain, duduk sebelah aku ni pasal apa? Itu satu bab dah. Kita walaupun nampak tua tapi muda lagi tuan-tuan. Ada masalah betul budak perempuan ni, kata aduh kan. Satu. Lepas dia main duduk sebelah saya, datang pula Mak Saleh ni, muda lagi, pakai ketat dengan pakai baju leher besar. Agak-agaknya tuan-tuan boleh tahan tak? Duduk depan kita pula tu, saya kata aduh. Tak pernah lagi tuan-tuan saya duduk dalam train lagu tu, bila puasa je ada je dugaan. Baik, katalah tuan-tuan, na'udzubillah, katalah benda-benda yang macam ni yang tuan-tuan jumpa dalam train, jumpa dekat pejabat di bazar Ramadan ni, katalah benda ni menjadi dosa kan, na'udzubillah, tapi katalah benda ni menjadi dosa, tiba-tiba mati, dosa ni boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ampun dosa ni dengan melihat amalan-amalan kita hak lain. Sebab tuan-tuan rajin semayam, tuan-tuan rajin baca Quran, rajin derma, bulan Ramadan melipat ganda derma apa semua, buat baik pada mak ayah, tutur kata elok, maka dosa tadi tu dikambus, istilah manusia lah, dihilangkan dengan sebab perkiraan amalan-amalan yang lain. Itu maksud dia. Dosa syirik yang maksud dia tak diampunkan oleh Allah ni apa dia? Mati tak sempat taubat. Macam mana? Macam satu kes anak guam saya tuan-tuan, yang lelaki ni duk cerita kat saya, dia kahwin dua tuan-tuan. Orang kahwin dua ni memang pening kepala tuan-tuan. Pening kepala. Hak ustaz pun pening, hak tidak ustaz pun pening. Ustaz ni, ada kawan saya ustaz, nak pergi forum perdana pening kepala. Pasal apa? Isteri pertama dia minta surat rasmi jemputan forum perdana. Isteri tak percaya sebab dia pakai baju Melayu dengan kain samping apa semua. Dia takut jadi macam Piramli. Butang baju Melayu ku mana pah. Dia takut lagu tu. Dia tak percaya. Ustaz dia kata aku pening kepala, dia kata bini aku tak percaya. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, dosa syirik ni macam mana? Anak guam saya tuan-tuan, dia cerita, dia kata, minta maaf lah saya cerita kan, dia kata seluar dalam dia selalu hilang. Cari-cari mesti ada bawah tilam. Ada bawah tilam dengan dalam tong beras. Tuan-tuan kalau hilang seluar dalam, cari dua tempat ni. Bawah tilam dengan dalam bekas beras tu. Saya kata macam mana apa ni cik tahu jumpa dalam beras? Dia kata iyalah, saya nak balik makan nasi, isteri pertama saya dia tak mau masak, dia marah saya pergi rumah isteri kedua, saya lapar, saya pun masak lah. Dia nak cedok beras tu, cari apa bekas apa yang nak cedok beras tu tak ada, dia duk gagau, duk meraba dalam beras tu, mana kukut duk tenggelam dalam tu, tengok apa benda macam kain, tarik seluar dalam dia tuan-tuan. Dia kata macam mana seluar dalam aku duduk dalam beras ni?
Cek-cek dengan orang, rupa-rupanya antara petua nak menundukkan suami, caranya ialah ambil surah dalam tu, buh dalam beras tu. Orang perempuan boleh buat lepas ni. Nak buat? Oh, jangan duk buat. Jangan duk buat. Itu benda yang membawa syirik. Baik. Bila buat benda macam tu, tuan-tuan, apa jadi? Mati. Contohnya, na'udzubillah, kan? Buat benda-benda ni, benda-benda yang syirik ni, mati. Bila mati, sempat dah taubat? Tak sempat kan? Tak sempat taubat. Berbeza dengan kes yang pertama tadi. Kes pertama tadi tak sempat taubat juga, tapi dia bukan dosa syirik. Yang ni dosa syirik. Si hamba Allah ni, dia buat dosa syirik. Bila dia mati, dia bawa dosa syirik itu di alam barzakh. Bila dia bawa dosa syirik di alam barzakh, itu yang dimaksudkan dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, tak kiralah kita orang lelaki ke, kita orang perempuan ke, dosa syirik jangan duk buat. Walaupun kita sakit macam mana, walaupun masalah kita besar macam mana sekalipun, dugaan ujian itu datang bertimpa-timpa macam mana sekalipun, jangan sekali-kali kita melakukan perkara seperti ini. Yang kedua, kesan dia apa tuan-tuan? Diharamkan syurga bagi orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya, surah Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala haramkan syurga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah. Dan tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun, dia tak akan dapat pertolongan. Haram syurga untuk dia. Sedangkan kita ni nak masuk syurga. Kita cakap nak masuk syurga, tapi amalan kita tak macam orang nak masuk syurga. Itu masalah. Jadi kita kena pastikan, sebagaimana kita cakap nak masuk syurga, maka pastikan amalan kita mencerminkan amalan ahli syurga. Baik. Yang ketiga, syirik menghapuskan pahala semua amalan kita. Dia cancel habis tuan-tuan, dia delete habis. Syirik ni kesan dia apa? Na'udzubillah. Kalau seseorang tu dia buat syirik kepada Allah Ta'ala, kesan dia semua amalan dia selama ni habis, kena delete. Habis. Itu kesan dia. Surah Al-An'am, saya ringkaskan cerita ni. Seandainya mereka mensyirikkan Allah Ta'ala, nescaya lenyaplah daripada mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Habis segala amalan dia. Itu kesan dia. Yang keempat, apa kesan dia? Orang yang syirik ini, yang keempat, darah dia jadi halal, harta dia pun jadi halal. Itu kesan dia. Dia macam kes dadah. Kes dadah ni tuan-tuan, dia ada certain section. Dia ada certain section yang mana kalau tuan-tuan terlibat dengan kes dadah, bukan sahaja nyawa tuan-tuan tu jadi halal di bawah section 39B Akta Dadah Berbahaya, tapi juga di bawah certain section, harta tuan-tuan kerajaan boleh rampas. Kerajaan boleh rampas. Baik. Antaranya muslimin muslimat sekalian, surah Taubah, yang ni pun ayat Quran tu saya skip, tapi maksud dia, bunuhlah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Ayat ni tuan-tuan, ayat ni digunakan oleh golongan liberal untuk menempelak orang Islam. Dia kata Islam ni agama yang kejam, dia suruh bunuh semua non-Muslim. Bila kita kata mana autoriti, mana dalil dia, dia ambil surah Taubah ayat yang kelima. Ni salah. Konteks tu salah. Dalam Islam, orang kafir yang duduk dalam negara kita, haram kita bunuh dia. Yang boleh kita bunuh, dia ada ciri-ciri dia. Dia ada ciri-ciri dia. Antaranya non-Muslim
yang mencaci maki agama Islam, yang nak gulingkan kerajaan, yang tu halal darah dia. Ataupun orang Islam yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang tu halal darah dia. Ada orang kata itu menunjukkan bahawa Islam ni agama paksaan. Kalau tuan-tuan kata itu sebagai proof, sebagai evidence yang menunjukkan bahawa there is compulsion in religion, menunjukkan bahawa ada paksaan dalam agama, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa dalam penal code kanun keseksaan negara kita juga banyak unsur-unsur paksaan, kalau itu dianggap sebagai paksaan. Tuan-tuan terlibat dengan aktiviti menggulingkan yang di Pertuan Agong, hukuman dia apa? Mati. Hukuman dia mati. Padahal Agong dengan Allah Ta'ala mana lebih besar? Agong dengan Allah Ta'ala mana lebih besar? Allah Ta'ala lebih besar. Tapi kalau tuan-tuan terlibat dengan aktiviti nak gulingkan yang di Pertuan Agong, tuan-tuan tak buat apa pun, cuma terlibat dalam satu grup nak gulingkan yang di Pertuan Agong. Orang lain yang guna senjata, tuan-tuan tak guna senjata, tuan-tuan buat benda lain, tapi terlibat dalam kumpulan itu, tuan-tuan boleh dikenakan pertuduhan di bawah kanun keseksaan kerana terlibat menentang yang di Pertuan Agong, hukuman dia mati. Kalau tuan-tuan kata Islam ada compulsion, ada paksaan, habis undang-undang negara ada paksaan. Akta dadah berbahaya 39B, tuan-tuan tak mengedar dadah, tapi presumption dia, anggapan dalam strict liability, mengikut strict liability, tuan-tuan ada 200 gram ganja, itu dianggap sebagai mengedar dadah, walaupun tuan-tuan tak mengedar dadah sekalipun. Boleh tak kita kata paksaan? Paksaan juga. Maka muslimin muslimat sekalian, sebenarnya itu bukan paksaan sebagaimana yang kita faham, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan paksaan ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia bukan kata semua paksaan ni benda yang tak baik. Paksaan ni dalam konteks tertentu dia adalah benda baik. Dalam bab undang-undang, paksa tak? Undang-undang. Kalau tidak ada paksaan dalam undang-undang, tidak ada rule of law. Kedaulatan undang-undang tak ada. Contohnya, lampu merah berhenti, lampu kuning apa? Makin laju. Lampu hijau pergilah, kan? Lampu hijau pergi. Tuan-tuan langgar lampu merah, kalau polis tak boleh paksa tuan-tuan, JPJ tak boleh blacklisted lesen ke, road tax ke apa ke, muslimin muslimat sekalian, berkesan tak undang-undang tu? Tidak efektif. Sebab apa? Sebab kita tak boleh paksa, kan? Kita tak boleh enforce, nak kuat-kuasakan tak boleh. Maka paksaan itu penting dalam menguatkuasakan undang-undang. Sama juga muslimin muslimat sekalian, kalau orang tu melanggar undang-undang, tidak ada kuasa diberikan kepada polis untuk tangkap orang tu, untuk gari orang tu, untuk lock upkan orang tu, untuk penjarakan, untuk mahkamah penjarakan orang tu. Apa guna undang-undang? Maka paksaan ni dia ada kebaikan dia pada tempat yang tertentu. Tuan-tuan dengan anak-anak di rumah, kalau mak dengan ayah tak boleh paksa anak dalam beberapa perkara, apa guna jadi mak dengan ayah? Boleh pandang je? Boleh pandang je? Tak, kan? Mak dengan ayah mesti ada kuasa untuk paksa anak dia. Sekolah ada kuasa dan nak paksa pelajar-pelajar? Ada. Pejabat kerajaan ada kuasa dan nak paksa kaki tangan dia? Ada. Maka paksaan ini, bukan semua paksaan itu benda negatif. Paksaan itu kalau digunakan dengan cara yang betul, mengikut roh undang-undang, dia tidak mendatangkan kemudaratan, malah dia bagi kebaikan kepada kita. Baik. Muslimin muslimat sekalian, kemudian kita lihat antaranya ialah perkara yang sering diabaikan. Tak apalah, ada 10 minit lagi. Muslimin muslimat sekalian, antaranya ialah kita tengok zaman Firaun. Syirik ni tuan-tuan, adakah yang dikatakan syirik ni hanya menyembah berhala? Tidak. Kalau menyembah berhala, berapa ramai di kalangan kita malam ni yang hadir dalam masjid malam ni yang menyembah berhala? Ada? Tak ada. Saya
nak kata yakin tu tidak, tapi saya kata hampir pastilah kita kata. Tak ada orang Islam di Bangi, di Kajang ni yang duk menyembah berhala. Kalau ada tu isolated cases. Adalah mungkin 1-2 kes. Itu payahlah kita nak jumpa. Tapi secara biasa, secara lazimnya tak ada, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok tentang Fir'aun, muslimin muslimat sekalian. Fir'aun ni, Allah Ta'ala cerita apa? Allah Ta'ala cerita muslimin muslimat sekalian. Firman Allah Ta'ala, fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah Ta'ala berfirman, kami pun hantar kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata. Maka mereka juga tetap berlaku sombong dan takabur menjadi kaum yang derhaka. Tuan-tuan, apa maksud rakyat Firaun mempertuhankan Firaun? Apa maksud rakyat Firaun menyembah Firaun? Maksud kaum Firaun mempertuhankan Firaun, menyembah Firaun, apa maksud dia? Adakah maksud dia sebagai Tuhan dalam erti kata macam kita semayang sekarang kepada Allah Ta'ala, atau maksud dia apa? Ayat ni dia cerita kat kita macam mana Allah Ta'ala hantar taufan. Ibnu Abbas tuan-tuan, dia kata taufan tu maksud dia datang satu angin dengan hujan, habis pokok yang ada buah habis jadi rosak, tuan-tuan. Dengan datangnya angin kuat, dengan hujan lebat, habis rosak semua. Tu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Zaman kita ada tak benda-benda macam ni? Ada tak? Ada. Bumbung tercabut, rumah terangkat, datang hak jenis air, tuan-tuan sekalian. Sampai tengok-tengok tapak rumah je ada. Yang berlaku di Kelantan, yang berlaku di beberapa negeri muslimin muslimat sekalian. Itu antara bala bencana, azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan saja berlaku kepada zaman Firaun, zaman moden pun dia berlaku. Apa maksud belalang? Tafsir Imam Ibn Kathir, dia kata datangnya belalang yang makan tanam-tanaman mereka. Bala ni ada tak zaman sekarang? Ada. Bukan kata tak ada. Padi habis rosak, pokok getah rosak, kelapa sawit jadi masalah macam-macam. Dengan ada binatang, dengan ada masalah cuaca dan sebagainya, rosak habis benda yang kita usahakan. Kutu, katak. Imam Ibn Katsir kata katak ni sampai tahap dia punya banyak tu, tuan-tuan sekalian. Kalau ada rakyat, ada individu masa tu zaman Firaun buka mulut nak bercakap, nescaya katak tu melompat masuk dalam mulut. Punya banyak katak tu. Punya banyak. Negara kita ada tak katak banyak macam tu? Tak ada lagi lah. Lalat ada tak lalat? Oh, lalat ada. Kan? Saya pernah pergi satu masjid, habis-habis khutbah tuan-tuan sekalian, mereka ajak pergi makan. Meja makan kami tu penuh dengan lalat. Saya sampai nak bercakap pun pegang mulut dia, takut lalat tu masuk. Punya banyak. Saya pun heran, AJK tu selamba je bercakap. AJK tu selamba je bercakap. Dan lalat tu macam kenal pula mulut AJK tu. Tak masuk dalam mulut AJK. Mulut saya dia nak masuk. Oh, kata saya susah hati. Nak makan tak ada selera tuan-tuan. Punya banyak lalat. Dia orang kata kerana ada ladang ayam adalah yang berdekatan yang menyebabkan lalat tu begitu banyak. Dia ada sebab. Di Selangor ni saya tak tahu, mungkin tak ada kot. Di Pulau Pinang satu masalah lagi apa tuan-tuan? Masalah ladang babi. Sungai jadi hitam. Bila banjir tuan-tuan, selut yang daripada ladang babi tu datang ke rumah tempat kami duduk. Ini semua bencana daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal tidak ada penguatkuasaan. Rasuah tu berleluasa. Cameron Highland kan? Cameron Highland tu tuan-tuan, tak nampak kah? Tak kira lah polis ke, penguatkuasa undang-undang ke, DO ke, pejabat tanah, tak nampak ke benda yang ada? Mustahil tak nampak.
Tapi kerana bila si Cahaya Nur Alik datang bagi duit lah, apa semua, bagi hadiah, bagi ampau apa semua, tidak diambil tindakan, maka apa yang berlaku? Bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tahu, open secret benda-benda yang macam ni. Muslimin muslimat sekalian, babi ni tuan-tuan. Bukan orang Pulau Pinang tak tahu. Tak kira lah siapa yang memerintah. Zaman dulu pun ada, zaman sekarang pun ada. Kenapa tak ambil tindakan? Kerana rasuah tu berleluasa. Mustahil orang yang bertanggungjawab, jabatan yang bertanggungjawab tidak tahu apa yang berlaku. Orang dah komplain, tidak ada tindakan diambil. Kenapa? Kerana benda-benda yang macam ni. Muslimin muslimat sekalian, kenapa jadi macam ni? Sebab ayat ni kata fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka tetap sombong, takabur, mereka jadi kaum yang derhaka. Muslimin muslimat sekalian, maka sebahagian para ulama mengatakan bahawa cerita ni menunjukkan bahawa sebenarnya Firaun dia bukan dabik dada sebagai Tuhan macam Allah. Dia bukan dabik dada bahawa dia tu sebagai Tuhan macam Allah. Tapi yang dia kata dia sebagai Tuhan tu, maksud dia engkau kena ikut perintah aku. Yang ni banyak dah berlaku sekarang. Tuan-tuan sembah dah? Tuan-tuan sembah ke orang-orang tertentu dalam negara kita? Tuan-tuan tak sembah? Tuan-tuan pergi sujud kepada dia? Tuan-tuan tak sujud? Tuan-tuan pergi rokok dekat dia ke? Takbir sembahyang maghrib menghadap dia? Allahu Akbar. Ada dah sembahyang lagu tu? Tak ada. Tetapi ada dah tuan-tuan buat hak macam benda yang berlaku zaman Firaun? Yang ni banyak berlaku. Yang ni banyak berlaku. Orang yang baik, orang yang lantang, amar ma'ruf nahi munkar, orang yang tegas dengan pendirian dia. Tadi saya duduk bersembang dengan satu sahabat kita, tuan-tuan, satu hamba Allah. Orang tu kalau baik tuan-tuan, payah nak naik pangkat, betul tak? Payah. Yang mudah naik pangkat ni hak mana? Yang mudah naik pangkat. Ya tu, cium tangan ya. Yang tu mudah naik pangkat. Tuan-tuan cakaplah di sekolah ke, kan? Nak naik jadi PK, penolong kanan, pengetua, nak naik JPN apa semua tu. Tuan-tuan cakaplah di mahkamah. Saya ada ramai kawan-kawan yang kerja di pejabat peguam negara yang jadi hakim dan sebagainya. Kita ada ramai kawan yang duduk dalam PDRM dan sebagainya. Macam-macam masalah. Saya bercakap dengan satu hamba Allah dalam pasukan polis. Dia kata, Ustaz, dia kata, sebab kami belajar UIA. Di UIA ni tuan-tuan, geng-geng polis semua masuk UIA kan. Dia orang ni akan jadi OCPD, semua ni akan jadi IGP, semua adalah sekarang ni pangkat-pangkat besar semua. Dia kata, Ustaz, dia kata, kalau jadi polis, dia kata, engkau ada Usuluddin daripada Azhar pun hilang habis Usuluddin, dia kata. Hilang habis Usuluddin tu. Masuk polis, hilang habis Usuluddin. Nak kata apa? Jadi lawyer, sama juga. Kan? Walaupun saya lawyer pun. Kan? Sama juga. Lawyer tuan-tuan. Kalau bar dinner, apa ni? Kalau annual dinner kan? Kalau annual dinner, apa ni? Dengan program apa semua tu, macam-macam. Muslim muslimat kan? Macam-macam. Cerita ni saya dah cerita dah di satu tempat. Satu perempuan ni, Melayu kita. Kan? Pakai tak payah cerita seksi. Dia datang. Saya kata habis ada ni. Kita tahu dah dia jenis perempuan, jenis tak berapa nak betul ni. Bukan boleh kita geng-geng lawyer hak UIA belaka ni ada janggut belaka, jenis orang baik lah kan. Tengok dia datang sudah hilang sikah. Hilang sikah tuan-tuan, datang lawyer perempuan ni hilang sikah habis. Dia datang straight tu. Dia datang kan depan atas meja tu ada makanan kan. Dia pun ambil makan. Bila nak ambil makan dia tunduk. Dia pakai baju agak ni kan, agak daring lah kita kata kan. Dia ambil, kita pun tak tahu nak pandang arah mana. Dia ambil makanan tu tuan-tuan, dia boleh kata apa? Tengok boleh, sentuh jangan. Dia kata lagu tu. Oh tuan-tuan, lawyer ni, yalah hak baik pun ramai. Hak baik pun ramai, tapi hak tak baik ni tuan-tuan. Saya dah buat kes jenayah kan. Bila buat kes jenayah kita dah berkawan dengan IO apa semua. Makan, minum apa semua kat kedai. Polis-polis macam saya sebut tadi lah, yang baik ramai, bukan kata tak ramai. Saya pun dah biasa pergi ceramah di IPD apa semua.
Tapi yang tak baik lagi ramai. Bila kita minum apa semua, okey lagi datanglah perempuan pakai apa skirt singkat tu kan. Duk kepit saya kiri kanan tuan-tuan. Saya kata sudah. Kalau tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Kanan pun skirt singkat, kiri pun skirt singkat. Tuan-tuan nak buat apa? Itu masalah dia tuan-tuan. Majoriti orang hak macam ni. Jadi tuan-tuan nak ikut arus ataupun tuan-tuan nak lawan arus? Tuan-tuan, yang dikatakan bertuhankan kepada makhluk, ini contoh dia. Bila berlanggar dengan hukum Allah Ta'ala, tuan-tuan membelakangkan perintah Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan nak duit, tuan-tuan nak pangkat, tuan-tuan abaikan perintah Allah Ta'ala, tuan-tuan memuliakan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini realiti dia. Muslimin muslimat sekalian. Maka sebab itu dia kata apa tuan-tuan? Maka yang kata ni, dia tahu Allah yang sebenarnya ialah Allah Tuhan Musa alaihissalam. Dia kata qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak. Dia kata wahai Musa, mintalah kepada Tuhan kamu untuk kami dengan pangkat nabi yang Allah Taala berikan kepada kamu. Maksudnya apa tuan-tuan? Asy-Syinkiti kata dalam tafsir dia kata bahawa ini membuktikan bahawa kaum Firaun dia tahu bahawa yang Tuhan sebenarnya adalah Allah. Bahawa Musa itu memang messenger of God, utusan Allah. Kalau dia tak percaya Allah itu sebagai Tuhan, kalau dia tak percaya Musa itu sebagai Nabi, dia takkan pergi cari Musa untuk menyelesaikan masalah belalang yang merosakkan tanaman, untuk menyelesaikan masalah hujan yang turun yang merosakkan apa yang mereka ada dan sebagainya. Muslimin muslimat sekalian, maka sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kerana mereka meninggalkan perintah Allah Ta'ala dan mereka telah patuh kepada perintah Firaun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 11-5 minit dah tuan-tuan, saya minta maaf saya terlebih masa, tapi ringkasnya apa yang kita nak ceritakan bahawa ada beberapa benda yang saya tak sempat nak cerita, tapi ringkasnya muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang kita tahu syirik ni dia ada syirik khafi, dia ada syirik jali. Tuan-tuan kena tahu yang syirik khafi tadi apa dia senarai dia, riya apa semua, sam'ah dan sebagainya. Pastikan yang syirik khafi tu tak ada dalam diri kita. Tuan-tuan semayang macam mana sekalipun, sedekah banyak mana sekalipun, baca Quran macam mana sekalipun, kalau amalan tuan-tuan ada syirik khafi tu, habis. Kan dalam hadis dia cerita kan, orang yang mati syahid, syuhada ni dibangkitkan di hadapan Allah, dia masuk syurga kan? Tak, dia tak masuk syurga. Kenapa? Kerana masa dia perang tu, dia dibunuh oleh musuh tadi, dia bukan semata-mata ikhlas kepada Allah, tapi kerana dia nak berbangga bahawa dia adalah pejuang agama Allah Ta'ala, maka kesyahidan dia tidak diiktiraf oleh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama lah juga qari, orang yang baca Quran, tadarus, pasal apa? Nak cerita kat orang kan? Oh, aku dah habis satu juzuk, kau masuk WhatsApp tu, masuk WhatsApp, Telegram, dah habis dah. Kalau tujuan dia baik, tak apa, bukan kata tak boleh. Nak share, tujuan dia pasal apa? Nak semarakkan kan? Kita nak dorong kawan-kawan kita, kita nak move dia supaya dia membaca Quran. Yang tu bagus. Kita share dalam Facebook, tunjuk kita baca Quran. Pasal apa? Nak kempen ni, nak kempen pakat baca Quran ramai-ramai. Yang tu bagus. Tapi kalau dia share, dia forward benda hak dia buat tu, tujuan nak berbangga, dia ada perasaan macam tu, yang tu habis. Benda sama tuan-tuan, gambar yang sama, Quran ni selfie kan? Selfie tunjuk ni juzuk berapa, muka surat berapa, tunjuk ni, sama aje. Hak nombor 1 pun buat macam tu, hak nombor 2 pun buat macam tu, tapi dalam hati mereka berbeza. Hati mereka berbeza. Yang pertama tadi, dia nak pastikan orang lain pun buat benda yang sama, yang tu bagus. Tapi hak kedua tadi, dia ada syirik khafi, maka orang yang macam ni habis semua amalan dia. Saya minta maaf sebab tak sempat nak habis semua, tapi mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Ta'ala. Nanti pagi esok kita akan sambung tajuk Islam dan paradoks. Apa dia paradoks? Datanglah pagi esok insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.